Aida Nashriyah. Tahun berapa tu doktor? Itulah saya tak tahu, saya nak tahu. Aida Nashriyah binti Azmi. Tahu apa? Ada kenal tak? Tak, Hmm. tak Okey, pernah tak apa. dengar. Okey, baik. Seterusnya, Baik, Assalamualaikum doktor dan rakan-rakan. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Fadilah binti Soh, berasal dari Pasir Putih, Kelantan, bermejakan Bahasa Melayu, berminorkan Geografi. Ni Pasir Putih, tiga orang. Kulim 2 orang. Oh, memang orang kata apa, tak berkembang lah. Kulim, Pasir Putih. Kulim, Pasir Putih. Tu je. Kahwin pun dengan orang Pasir Putih, kahwin pun dengan orang Kulim. Buah dunia ni. Aduh. Okey, apa ni? Ni Amir kahwin calon orang Pasir Putih ke? Tak doktor, tak jumpa lagi doktor. Sebab itulah kan, cari pasangan luar daripada Pasir Putih barulah jumpa. Okey, baik. Boleh teruskan pembentangan. Tolong jangan baca. Buat pembentangan. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, baiklah. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan rakan pembentang. Yang pertama iaitu diri saya sendiri, Muhammad Amir Iqbal bin Muhammad Urzi. Yang kedua, Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Syahbudi. Yang ketiga, Nik Amir bin Nik Muhammad Azizi. Yang keempat, Siti Nur Ashikin binti Muhammad Yusof. Dan seterusnya, Nur Fadilah binti Muhammad Soh. Binti Soh. Okay, baiklah. Untuk kami punya kaedah mengajar bahasa Melayu, rancangan pengajaran harian bahasa Melayu simulasi pengajaran, kami telah sepakat untuk memilih modul tingkatan 5 yang bermodulkan aspek tata bahasa, bertemakan pada tema yang ketujuh iaitu pertanian, peternakan dan juga perikanan. Dan tajuk yang telah kami pilih iaitu kluk-kluk-kluk. Okay. Apa kluk tu? Dia bunyi haiwan. Bunyi haiwan. Haiwan apa? Abang dia kawan-kawan tolong bantu. Ayam Belanda. Oh. Macam mana bunyi haiwan dah? Cuba buat sikit. Amirul. Malu kan? Tak payah malu. Nanti orang jadi cikgu kan? Ada kluk-kluk. Sekali lagi Amirul, betul lah tu? Tak dengar jelas. Okay, kami punya tajuk ialah kluk-kluk-kluk. Yalah betul lah jadi cikgu. Okay, baik. Okay, baiklah. Seterusnya kita pergi pula kepada standard kandungan iaitu SK. Kami telah memilih standard kandungan 5.3 iaitu memahami dan menggunakan ayat yang sesuai dalam pelbagai bidang. Bagi objektif pembelajaran pula iaitu OP, kami telah menyenaraikan sebanyak 2 OP ataupun 2 objektif pembelajaran iaitu pada akhir pembelajaran, murid akan mendapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 ayat majmuk berlainan jenis yang terdapat dalam teks yang diberikan dengan betul mengikut konteks. Bagi objektif yang pertama ini, kita boleh lihat pada langkah penerangan. Objektif kedua pula iaitu membina sekurang-kurangnya 3 ayat majmuk berlainan jenis dengan betul mengikut konteks. Bagi objektif yang kedua pula, kita dapat lihat pada langkah pengembangan. Okay, baik. Amirul. Ya, Doktor? Pertama sekali, tajuk tu buat sendiri kan dari buku teks? Tajuk kami ambil dalam buku teks, tapi kandungan kami buat sendiri. Kandungan tentang kluk-kluk-kluk jugalah? Tentang pertanian. Kami masukkan elemen pertanian, contohnya pada bahagian set induksi, setiap ayat majmuk yang kami hasilkan tu mengenai pertanian. Apa kena mengena dengan kluk-kluk-kluk tu? Sebab kluk-kluk-kluk tu dia kan ada tema 7 ni, dalam tema 7 dia ada pertanian, peternakan dan juga perikanan. Ya, tajuk awak tajuk yang nak orang apa ni bahan rancangan ni semua berkaitan dengan apa? Adakah berkaitan dengan ayat Belanda? Tak.
Dia dia secara umum, dia tak berkaitan dengan ayam Belanda sahaja. Kaitan dengan apa? Ada tak ayam Belanda tu? Kalau Jangan terikat dengan buku teks. Tajuk tu boleh tukar. maksudnya tajuk kami boleh tukar lah, tema sahaja yang kami boleh ambil. Macam Kluk-kluk ada dalam buku teks. Tak usah pula letak dalam kluk-kluk tajuk tu. Tu saya fikir. kami terlalu teruja dengan kluk-kluk-kluk tu. Carilah lain pula kan. Apa ni, miau-miau-miau pula ke. Itulah tajuk tu, menarik tu. Baik, ada beberapa perkara lah. Pertama sekali, penulisan objektif tu, awak ikut format siapa? Yang ni, Awak meja apa? Geografi meja bahasa Melayu, minor? minor sejarah. Sejarah. Okey. Mungkin awak terikut cara penulisan sejarah, geografi, betul? Betul. Okay, kita belajar, kita menggunakan model apa? Kita guna model apa? Buat objektif. Kawan-kawan, ABC. ABC. Okay, memanglah setengah pensyarah ada ajar pada akhir pelajaran murid dapat terus buat satu frasa je di atas tu. Tapi disebabkan kita belajar menggunakan model ABC, tulis dan lengkaplah. Pada akhir pembelajaran, 2 titik bertindih, murid tingkatan 6, murid tingkatan 4 apa, ada 5 dapat tulis dengan lengkap. Tulis dengan lengkap. Sebab ni RPH bahasa Melayu. Kita menggunakan model ABC. Bukannya RPH geografi ataupun sejarah. Jelas? jelas betul. Okey, baik. Yang kedua, SP, objektif. Adakah objektif yang pertama dan kedua menepati kehendak SP? Cuba bagi hujah sikit. Perkara yang utama ni. Kalau yang ni gagal, maksudnya aktiviti yang awak sedia tu akan gagal lah. Akan tak betul lah. Kalau OP tak betul, tak bertepatan dengan SP, maka aktiviti yang awak sediakan tak betul lah. Tak betul. Tidak memenuhi SP tu. Maksudnya tidak dapat memenuhi kurikulum yang telah ditetapkan lah. Okay, Baik, cuba bagi hujah sikit. okay, saya cuba bagi hujah Dr. Okey, Boleh? untuk objektif yang pertama ni iaitu mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 jenis ayat majmuk yang berlainan jenis terdapat dalam teks yang diberikan dengan betul mengikut konteks. Yang ni seperti mana yang saya bagi tahu tadi, objektif pertama ni kita boleh lihat daripada dari langkah penerangan. Dalam langkah penerangan ni apa yang diajarkan iaitu guru akan mengajarkan murid-murid berkaitan dengan jenis-jenis ayat majmuk yang terdapat dalam bahasa Melayu. Contohnya ayat majmuk bancangan, ayat majmuk gabungan dan juga ayat majmuk campuran. Jadi itu dia tak mempertahankan. Hujah awak tu tak mempertahankan, tidak bertepatan dengan SP tu. Mula-mula awak kena baca SP. SP menyatakan memahami. Di mana memahami tu? Yang kedua, menggunakan ayat majmuk. Di mana menggunakan ayat majmuk tu? Sekiranya awak kata bahawa membina tu menggunakan, adakah betul? Adakah makna membina tu merujuk kepada menggunakan? Adakah mengenal pasti tu membawa makna memahami? Jadi pada saya, objektif yang pertama ni sepatutnya awak jawab, mengenal pasti. Apabila murid dapat mengenal pasti, secara jelasnya murid fahamlah apa yang telah mereka pelajari ataupun mereka faham tentang ayat majmuk. Jadi objektif yang pertama tidak ada masalah lah. Sebab perkataan mengenal pasti tu, aktiviti untuk mengenal pasti itu dapat menggambarkan bahawa mereka faham. Tetapi objektif yang kedua tu, membina tu, tidak menggambarkan mereka menggunakan. Faham tak? Faham. Ke ayat saya ni terlalu falsafah tinggi? Maksudnya doktor, membina tu, perkataan membina tu boleh digantikan dengan mengaplikasi. Mengaplikasi pun
Okey, contoh. Cuba buat ayat mengaplikasi. Pada akhir pembelajaran, murid tingkatan 5 dapat mengaplikasikan penggunaan ayat majmuk pelbagai jenis dalam macam membina perenggan pendek. Ha. Pembinaan, maksudnya aktiviti Ada kat membina tu. Okey. Sambung, ubah sikit. Dalam ujaran yang dituturkan. Ataupun senangnya tak payahlah mengaplikasi. Murid mengujarkan, murid menutur, murid maksudnya menggunakanlah dalam dialog yang telah dibina. Maksudnya memang mereka membina, tetapi objektif utama mereka, objektif guru ialah nak pelajar tu menuturkan, menggunakan. Perkataan mengguna tu boleh diinterpretasi dengan menutur, mengujarkan ataupun mengaplikasi dalam ujaran berdasarkan konteks yang guru berilah. Itu maksudnya menggunakan. Menggunakan kena faham maknanya berdasarkan konteks pengajaran bahasa lah. Pengajaran pengajaran modul tata bahasa ni. Yang mana dalam modul tata bahasa ni sudah terkandung apa? Kemahiran mendengar dan bertutur. Dan objektif bagi kemahiran bagi aspek tata bahasa dan aspek seni bahasa perlu dijelmakan melalui kemahiran bertutur. Saya dah ajar. Betul tak? Dalam pendekatan modular tempoh hari. Sama ada awak ingat ataupun tidak ingat ataupun awak dengar tak dengar. Itu saja. Jadi objektif yang kedua tu tak menggambarkan, tak menepatilah dengan kehendak menggunakan. Aktiviti membina tak ada masalah. Memanglah. Murid boleh membina dialog. Dah mereka menggunakan dialog yang mengandungi ayat majmuk. Murid tuturkanlah, murid ujarlah, murid berlakon. Okey. Konteks guru berilah, konteks apa? Okey. Jelas tak Amirul? Jelas doktor. Jelas faham Faham Jadi doktor. objektif yang kedua tu kena ubah lah. Jadi bila objektif yang kedua kena ubah secara automatik aktiviti-aktiviti yang melibatkan objektif yang kedua ni pun perlu diubah. Okey, baik, seterusnya. Lanjut ke langkah. Jadi kemahiran berfikir tinggi pun kena ubahlah. Satu, mengenal pasti apabila menuturkan, mengujarkan apa? Kebat apa yang sesuai? aplikasi. Kebat apa yang sesuai? Kebab apa yang sesuai? Bukan kebab Kebat. Kebat apa yang sesuai? Orang lain boleh bantu. Sejuk. Cikgu nak pergi sekolah dah ni, nak mengajar dah ni. Ketiga doktor. Ketiga. Mengaplikasi. Aplikasi. Aplikasi. Pandai pun. Janganlah takut-takut. Saya tak pernah pun makan orang. Okay, mengaplikasi. Betul lah tu. Mengujarkan. Mengujarkan, menggambarkan bahawa murid mengaplikasi ayat majmuk tu dalam ujarannya. Dia mengaplikasi. Betul? Jadi kena tukarlah, bukan membina lagi. Mengaplikasi. Okey, seterusnya. Tapi dari segi aras tu, mengaplikasi ni nombor apa? 3 ke nombor 4? Ketiga doktor. Yang atas tu mengenal pasti tu, Betul. pasti tu menganalisis tu. Pasti itu menganalisis. Dia tunggang langgang dah, dia punya aras. Okay, tapi tak apalah, nanti awak susun balik lah. Okey. Okey, baik. Terus kepada penglibatan. Baiklah, seterusnya ialah set induksi.
Jadi set induksi ini guru akan menyediakan 3 buah sampul surat yang mana sampul surat tersebut mengandungi satu petikan ayat majmuk yang mudah. Jadi guru akan meminta seorang wakil murid datang ke hadapan dan memilih salah satu sampul tersebut. Jadi di dalam sampul tersebut akan mengandungi ayat majmuk yang mana murid perlu melakonkan seperti yang tertera di dalam sampul tersebut. Manakala murid-murid yang lain perlu meneka aktiviti ataupun perbuatan yang dilakukan oleh murid tersebut. Jadi sebagai seorang guru, guru perlu membantu murid-murid mengeluarkan idea untuk membina ayat majmuk berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh murid tersebut. Okey, baik. Nombor 4 tu. Nombor 4 tu ubahlah. Banyak kali dah saya tegur, saya beritahu tu. Murid diterangkan oleh guru tentang topik pembelajaran dan objektif pembelajaran. Apa yang perlu ditegur? Apa yang perlu diubah di situ? Murid membaca. Murid diminta membaca ataupun murid membaca. Okey. Okey, baik. Seterusnya beralih ke penerokaan. Okey, siapa penerokaan? Saya Nur Fadilah, saya akan bentang bahagian penerokaan. Baik, untuk penerokaan, aktiviti membaca akan digabung jalin dengan kemahiran mendengar dan bertutur. Okey, ni silap lah tu. Kenapa silap? Fadilah, apa yang silap? Tak dengar. Apa ni Muhammad Hafizuddin? Dia tak mendapati objektif. Tak, cara penulisan tu salah. Sepatutnya aktiviti tata bahasa, aktiviti yang berkaitan tata bahasa. Sebab ni modul tata bahasa kan? Aktiviti tata bahasa digabung jalin dengan kemahiran membaca. Tak bolehlah kemahiran bertutur mendengar dan bertutur tu, sebab kemahiran mendengar dan bertutur sudah ada dalam modul tata bahasa dan aspek bahasa. Tata bahasa dan seni bahasa. Okey, sebab sudah terkandung. Objektifnya memang perlu digambarkan melalui kemahiran bertutur. Jadi kena ubah tu, aktiviti membaca digabung jalin. Okey, baik, terus. Baiklah, untuk aktiviti penerokaan, murid akan dipecahkan kepada 5 kumpulan kecil dan setiap kumpulan akan mengandungi 5 orang murid. Untuk setiap kumpulan akan diminta untuk mencari perkataan tersembunyi dalam word search yang disediakan berdasarkan kata kunci yang diberikan. Baik, pada langkah ketiga, kumpulan paling awal yang menjumpai sesuatu perkataan dikehendaki untuk mencari maksud dan ciri-ciri yang menunjukkan ayat majmuk tersebut. Contohnya, kumpulan 1 mendapat perkataan campuran. Maksudnya, kumpulan 1 akan mencari maksud dan ciri-ciri yang menunjukkan sesuatu ayat itu merupakan ayat majmuk campuran. Kemudiannya, murid akan diberi masa 2 minit untuk mencari maklumat melalui pelaksanaan aktiviti 4 stray 1 stay. Di mana pada aktiviti ini, 4 orang murid akan bergerak ke 4 kumpulan yang berbeza, manakala 1 orang murid akan berada dalam kumpulan dan menerima tetamu atau murid-murid dari kumpulan lain. Dan mereka... Okey, baik. Saya nak potong teruslah sebab saya dah baca dah. Awak baca pun buat apa, saya dah baca. Saya nak tanya, adakah aktiviti, pertama bagus. Saya pujilah sebab guna aktiviti PK21 ni bagus. Cuma adakah aktiviti ni sesuai berada pada langkah ni? Sesuai tak Fadilah? Pada pandangan saya, aktiviti ini sesuai sebab untuk menimbulkan perasaan ingin tahu dalam kalangan murid. Okey, baik. Apa nama langkah ni?
langkah penerokaan, Doktor. Okey. Adakah for stay one stay tu memberi peluang untuk pelajar membuat penerokaan ataupun lebih kepada memberi penerangan, memberi hujah, memberi penjelasan? Fadilah, faham tak? Faham, Doktor. Macam ni, pelaksanaan aktiviti ni sebenarnya murid akan berada dalam kumpulan terlebih dahulu. Maksudnya ketika murid berada dalam kumpulan tersebut, mereka berlima akan berbincang, akan mencari maksud dan ciri-ciri sebelum berkongsi dengan kumpulan-kumpulan lain. Jadi di sini akan timbullah perasaan ingin tahu dan kerjasama dalam kalangan murid tu. Itu pada fahaman saya. Lepas tu, apa yang pelajar buat? Setakat tu je. Kalau pelajar balik ke kumpulan lain, kumpulan masing-masing, okey, buat penambahbaikan, bawa balik input yang baru kepada kumpulan supaya dapat membuat penambahbaikan terhadap penerokaan yang diberikan, yang telah dibuat, itu betul. Tapi kalau setakat pergi dengan apa semua, kemudian habis. Tak betul. Sebab tak berlaku penerokaan pun. Sebab kita nak menggalakkan banyak berlaku penerokaan sini, pada aktiviti ni, supaya hasil daripada penerokaan tu boleh dibawa kepada penerangan. Fadila nampak tak? Nampak, Doktor. Cuma pada langkah 7 dan 8 tu ada aktiviti lain. Itu masalahnya. Itu saya nak tanya lagi. Satu lagi. Okey. Tengok Nombor 7, setiap kumpulan akan diberikan sepujuk surat yang berkaitan topik pembelajaran pada hari ini. Murid untuk menganalisis kandungan tersebut berdasarkan maklumat yang mereka peroleh. Okey. Kemudian, apa yang nombor 8 ni nak bawa ke mana ni? Aktiviti Satu, yang maklumat yang mereka dapat nombor 8 ni mereka nak bawa ke mana? Satu lagi, maklumat tentang ciri-ciri yang mereka peroleh itu nak bawa ke mana? Sebenarnya, Doktor, aktiviti ini akan bersambung dengan aktiviti penerangan. Segala yang berlaku di aktiviti penerokaan, di langkah penerokaan akan dibawa ke langkah penerangan. Maksudnya di langkah penerangan itulah murid akan bentang balik hasil dan dapatan mereka. Okey, baik. Di langkah penerangan tu, murid membentang tentang apa? Murid akan bentang tentang maksud dan ciri-ciri ayat majmuk yang kumpulan mereka dapat, dan mereka juga akan bentangkan dapatan kumpulan mereka yang mereka peroleh daripada surat yang diberikan oleh cikgu. Okey, tapi objektif awak apa? Objektif dicapai pada langkah penerangan. Apa objektifnya? Murid dapat mengenal pasti 3 ayat majmuk berlainan jenis. Okey. Jadi sepatutnya pada aktiviti penerokaan ni murid meneroka ataupun mengenal pasti ayat-ayat majmuk lah. Kemudian apa yang mereka kenal pasti mereka terang sini di penerangan ni. Yang sini ni awak lebih kepada ada 2 aktiviti sini ni. Satu, murid cari definisi, cari ciri-ciri, lepas cari ciri-ciri murid cari analisis pula surat. Ada kompleks sangat sini. Okay. Apa yang murid cari tentang ciri-ciri ni awak tak bawa pun, awak tak semak pun. Adakah betul yang murid cari ni betul ataupun salah? Cikgu buat macam tu, buat dak je lah. Apa yang cikgu nak ialah ini saja. Apa yang murid analisis kandungan surat tu. Sepatutnya objektif yang pertama ni murid dapat menjelaskan ciri-ciri ayat majmuk. Itu saja. Kalau nak ada kesinambungannya dengan langkah penerangan. Okey, kalau nak ada kesinambungan dengan menganalisis kandungan surat ni, okey, tak perlulah cari kenal pasti ciri-ciri. Fadilah nampak? Adik kumpulan, boleh respon? Minta semua ulang semula, Doktor, bahagian tu. Macam mana? Yang bahagian apa?
menjelaskan ciri-ciri objektif. Okey, yang pertama, awak minta pelajar cari ciri-ciri. Okey, betul tak? Satu, awak minta pelajar cari ciri-ciri ayat majmuk. Okey, selepas murid cari ciri-ciri ayat majmuk tu, adakah cikgu semak, adakah pelajar bentang? Adakah ciri-ciri yang pelajar cari itu betul? Salah? Saya nak tanya Fazilah, macam mana murid cari ciri-ciri itu? Berdasarkan bahan apa? Murid boleh rujuk buku teks untuk dapatkan maklumat berkenaan dengan ciri-ciri dan maksud, dan cikgu juga akan bertindak sebagai facilitator yang akan membantu murid. Okey, ciri-ciri itu murid ambil di mana? Murid ambil di mana? Murid rujuk di mana? Internet, buku teks, ataupun apa? Daripada mana murid rujuk? Kalau sesi PDPC ini berjalan secara bersemuka, dan kami dalam perancangan kami sesi PDPC ini akan berjalan di makmal komputer. Jadi ini membolehkan murid itu untuk mencari maklumat melalui internet. Okey, bagus. Maksudnya carilah internet. Kemudian ada tak cikgu semak jawapan pelajar tu? Cikgu facilitator. Jadi pelajar tu mungkin murid boleh tanya cikgu jika ada sesuatu yang tidak faham. Sebabkan doktor, pada langkah penerangan mereka akan bentang balik benda tu. Dan cikgu akan terangkan balik apa yang pelajar dapat, dan di situ cikgu akan betulkan jika ada kesalahan. Okey, betul. Tapi di langkah penerangan tu apa yang awak tulis? Objektifnya apa? Objektifnya hanya mengenal pasti. Bukannya mengenal pasti ciri-ciri, mengenal pasti apa dia? Ayat majmuk. Murid mengenal pasti ayat majmuk. Bukannya murid mengenal pasti ciri-ciri ayat majmuk. Ada dua aktiviti situ tu. Sepatutnya salah satu saja. Tak perlu terlalu kompleks pengajaran awak ni. Takut tak tercapai. Okey, kalau awak nak suruh pelajar cari ciri-ciri, sediakan bahan. Okey, pertama sediakan bahan. Okey, kalau awak kata ada laman web. Okey, ini beberapa senarai laman web tentang ayat majmuk. Okey, cari ciri-ciri dalam kumpulan. Kalau nak buat one stray pun tak ada masalah. Selepas mereka balik, mereka buat four stray tu, mereka pergi ke setiap stesen tu, mereka buat catatan, dapatkan maklumat apa yang mereka boleh daripada setiap stesen tu, dan pastikan semasa pembentangan tu guru telah membuat perbetulan supaya apa maklumat yang pelajar boleh tu tak salah lah. Okay. Kemudian masuk fasa yang kedua, penerangan tu murid membentang, menjelaskan tentang ciri-ciri ayat majmuk. Okey, barulah nampak ada koheren. Ataupun tak perlu dah. Okey, tak perlu dah murid-murid cari ciri-ciri tu. Guru sedia terus nota tentang ciri-ciri, guru bagi teks, murid cari ayat majmuk tu. Buat penerokaan. Berdasarkan bahan-bahan yang cikgu bagi tu, cikgu bagi nota tentang ayat majmuk, cikgu bagi pemahaman lagi, penerangan yang dalam ayat majmuk. Boleh cikgu bagi teks. Bukan sering dia laksanakan tentang ayat baru. Okey, nampak pasti ayat-ayat baru dalam teks. Barulah ada buat penerangan murid tenang. Okey. Murid tenang. Ayat-ayat baru dia boleh. Okey, dan objektif ada. Okey, berada dalam penerangan. Kalau begitu. Okay, sebab penerangan murid hanya buat pertanyaan saja. Okey. Nampak lah. Nampak doktor. Jadi saya nak tanya, adakah saya perlu memilih untuk tukar objektif atau tukar aktiviti? Dalam awal pilih ciri tadi objektif itu menjelaskan ciri lah. Menjelaskan ciri sebab itu memahami masih lagi katakan dalam memahami ini ayat majmuk. Kemudian
sekiranya dia ada hak-hak dikeluarkan pun boleh. Ataupun awak nak terus belajar dengan pasti ayat majmuk. Penerokaan buat secara sangat ibu. Guru beri nota, kemudian guru beri pautan, daripada bahan-bahan alasan itu murid-murid nak pasti. Ayat-ayat yang ada dalam. Sambil itu buat PB ingat mana yang buat. Kemudian dia akan murid-murid berperangan. Ialah ayat maju langkah-langkah nama pasti. Dasarkan awak baca bagi sebab bagi dia jangan. Okey. Ajar. Mana? Nampak doktor, terima kasih doktor. Sebab dia terlalu kompleks. Okey, ini tidak ada berat, tapi terlalu kompleks. Jadi ada ini salah satu. Ada jadi ini tak pasti. Dan pasti ini ataupun pasti ayat maju. Biar sangat boleh. Kemudian satu lagi. Ada bukan berat. Ada tentang dapat ini pola dalam berkaitan ini ada kaitan ini pola berkaitan dalam ini. Ada. Jadi tadi pola ini pada itu cukuplah kaitan ini. Sebab dalam ini ada memang pola sudah ada yang memang kooperatif kalau buat ada bulan. Dan proses belakangnya. Okey, baik. Jadi objek ini tambah ni. Okey, tambah langkah. Okey, tambah ada langkah. Terang-terangkan. Tak boleh pasti. Cara adakah objek tambah boleh ada langkah perangangan boleh usaha tapi perlu sesuai kalau dia boleh tak jelaskan betul sebab masa penjelasan penerangan adalah penerangan berlalang boleh jelaskan boleh jelaskan orang-orang yang ini boleh boleh tapi kalau boleh dengan asas ini Boleh doktor. Okey, baik. Sebetulnya kita beralih ke langkah penerangan. Langkah sama-sama dia mesti berkesinambungan dengan penerangan itu. Okey, baik. Kita bahas sikit. Siapa? Saya doktor. Okey, silakan. Murid dalam bulan Ramadan dalam menyenaraikan ayat-ayat Allah yang berlainan yang dicucuk dalam surat-surat itu. Murid menyenaraikan 3 ayat ini melalui aplikasi meter. Setiap satu bulan Anda akan menyenaraikan 3 ayat Allah. Kalau lagi penerangan ada lagi pasti. Sepatutnya ini semua ni ada dalam penerangan itu. Penerangan ini bertang saja saya datangkan mereka. Kalau mereka dikerjakan kenapa pasti ada penerangan bertang apa itu yang mereka dapat pasti. Baca investigasi. Lah. Lebih kira-kira nantilah. Okey, baik. Ada 25 tunggu atau angka pembahasan saya ada dapat belajar. Okey, baiklah lagi. Guru penerangan tambahan apa ni pelajaran tentang ayat-ayat maju. Berdasarkan jauh-jauh yang telah belajar lagi. Sekiranya ada asas ada betul-betul
beri penambahan. Okey, sebab tak sama dekat-dekat ini dengan dekat-dekat modular atau ini dia kita kan. Sebab dekat-dekat ini lebih banyak pelajar yang jalan kita. Pelajar yang perangan. Okey, pelajar buat pengembangan berdasarkan pemahaman mereka dan pelajar jalan. Hanya sebagai fasilitator ataupun pengacara dan ini banyak silang nak pilih sekolah. Guru sendiri bahasannya tu kena sendiri bahasannya. Kalau nak belajar tentang ayat mana ada kata ayat mana siapa kata pun dah ada pautan web yang autentik yang berbau di dalam ini banyak tapi tak sudah banyak bahasa yang banyak bahasa yang memang bahasa yang promotion. Jadi dari saya mana yang dibawa yang betul-betul menekankan tingkat bahasa. Okey. Itu masuk-masuk pendidikan rasanya. Bukan sekali menjadi fasilitas. Okey, baik. Seterusnya. Okey, beralih dalam pengembangan. Dalam pengembangan. Saya silakan sedikit. Okey. Tentang pengembangan. Macam tadi. Okey. Yang atas. Okey, jadi untuk dalam pengembangan murid-murid menjalankan aktiviti storyboard marathon di lab dan ayat ini perlu jalan dengan murid-murid ini satu teks atau selalu berangkatkan standard yang mempunyai ayat majmuk berlainan jenisnya dalam bahasa dunia saja. Okey, ubahlah murid-murid ini dialog atau sebagainya lah. Okey, sebab daripada mereka ini atau mereka ucapkan lah bahasa ucapkan kita objektif kita ialah untuk ucapkan mana betul. Okey, dan menggunakan di dalam tulisan sana seperti mana yang saya beritahu bahasa aspek bahasa perlu digambarkan dalam akhir-akhir kekeluaran SST jelas lah bahawa murid-murid ini sendiri itu kena kemadan-kemadan desa tapi tidak jadi merah-merah ada betul. Sebab ada beberapa SST dalam aspek bahasa dan bahasa memang ada yang menuntut kemahiran itu kena faham betul lah. Okey, bahan ini tambah lah. Cuma saya nak tanya nombor 3. Nombor 3 baca. Murid perlu menjalankan aktiviti storyboard marathon di lab dan mendengar daripada penggunaan aktiviti yang sudah dijalankan. Aktiviti yang dilakukan yang salah tingkatkan. RPH secara visual pengajaran secara maya. Yang ini saya buat dalam kelas. Kalau dia akan gerak bulan atau kemudian dia ada berikan tali orang komputer kemudian ada daripada untuk mengakses aplikasi ini tahu gambar baru secara kita memanglah dalam tanggal mana jawab banyak masalah lah. Tapi dalam urusan satu gambar baru cara disingkat boleh. Jadi dalam yang boleh dari satu komputer itu Okey,
dah. Okey, itu tak ada masalah. Okey, yang lihat siapa tentang ni? Saya. Siapa tu? Amir. Ya, Amir. Baiklah. Okey, saya terus habis. Okey, seperti mana dengan objek-objek PSSI, maka pengayaan perlu PSSI objek-objek lah, itu menggunakan. Jadi perubahan perlu menggunakan aspek menggunakan menjalankan. Jadi pilihlah aplikasi yang boleh diperjalankan. Contohnya gunakan suara tapi dalam ini juga boleh belajar, boleh ujarkan, boleh bincang pula nilai-nilai lain berdasarkan situasi baru dia boleh ujarkan. Kemudian apa ni dalam rakaman yang boleh gunakan kalau secara real boleh dalam komputer boleh gunakan aplikasi waktu tahu Tak tahu. Aplikasi ini dalam Tak. ini bakar boleh dapat soal tu salin pautan tu boleh pada cikgu serah pada cikgu melalui apa yang bukan paddler ibu kelas macam-macam. Okey dia boleh kena bersesuaian lah sebab bila saya nampak contoh tu yang tahu tulis tu awal bagi soalan lah kan. Okey, satu kita kena ingat bahawa pemulihan ini memang ringan bukannya pemulihan ini kita barang-barang boleh buat tak bukan pemulihan itu pemulihan maksudnya pemulihan itu ada ringan belah kita ada ringan dan kalau saya nampak seolah-olah macam pemulihan. Okey, seolah-olah macam pemulihan sebab hanya murid yang faham saja jawab tu. Tapi kalau murid berbincang dulu tentang soalan yang dikemukakan mungkin ada dia elemen pemulihan sebab ada bincangan ringan pemulihan dia ada bimbingan ringan. Kalau murid seorang diri dijawab kemudian guru buat makan tak kalau ada bincangan apa yang saya salah apa jawapan yang saya sebenarnya kenapa soalan tersebut jawapan itu salah lah itu boleh tak Ambil maaf saya tanya. Okey. Saya katakan tadi hari-hari latihan Tuhan ini pada sebuah murid betul. Dan daripada situ kita boleh menilai murid ini dapat faham ataupun tak faham. Maksudnya saya tak dapat kuasai lagi apa yang diajarkan sepanjang PDP. Tak. Untuk hanya menunjukkan pemahaman mereka pada apa yang mereka telah pelajari. Aktiviti yang mereka telah pelajari masing-masing. Objek satu. Objek yang mereka telah pelajari masing-masing. Mereka dah kuasai satu. Cuma sekarang nak mengukuhkan pemahaman mereka saja. Okey, nak mengukuhkan pemahaman mereka saja. Okey, dan bukannya boleh jadi agar daripada pemahaman kita ambil boleh ada murid yang dilakukan dan diberikan pilihan ialah murid yang dapat di masa aktiviti bagi macam-macam kegiatan masa kedua ada masalah. Okey, masalah mungkin apa saja masalah yang menyebabkan pelajar bukan kalau menjawab mencapai kita sendiri. Okey, faham betul. Okey, boleh jawab soalan apa lagi gitu. Kira jawab. Saya punya tentang pemulihan dia tadi, tapi aku dah tahu. Saya jawab banyak menjadi perkara. Bulan hampir jaga jawab Tuhan jadi bagi murid-murid yang
sebagai penentu murid yang lain akan terabaikan. Iya, betul. Tuhan haji sebenarnya ini yang baik-baik belajar. Saya ada satu ini yang lembaran dia berapa dia semua buat. Jadi dia masih sama baik akhirnya hajilah datang aku ke depan. Okey, tadi saya nak awak ini boleh buat tak? Tak boleh lah ya buat baik-baik. Ini kita okey jawab lagi saya. Soalannya adalah kita bagi tahu jawab dulu. Okey, itu saja. Itu bulat. Dan asal pada itu. Ya, jalan sebentar. Itu jalan sebentar. Tapi tak boleh terus mau belajar selalu yang kalau dalam video itu kita dulu. Okey, dan pilihan dan mana tak semestinya berlaku belas. Semestinya berlaku belas. Kita tak perlu buat. Sebagai seorang guru yang baik, berlalang kita beri Tuhan dan boleh. Okey, baik. Alih-alih berusaha ada sebenarnya kita hidup. Berusaha saya siapa berusaha saya apa? Saya tanya sikit. Ya, saya. Siapa? Ini saya jarum berusaha ini benar. Ada kita berusaha satu nama beda. Kamu ada keedah soal Jawa ni ataupun nama beda ya. Saya dah pada tak pernah plan ada. Teknik soal Jawa, teknik rumus ya, keedah mesti bahasa tadi kata mesti bahasa tadi. Okey, itu saya katakan kadang-kadang buat kita betul. Jadi kita pilih saya sudah cacat dalam yang banyak. Okey, baik. Untuk sasaran itu ingat ini arti berbeza dengan arti biasa. Arti ini mengatakan ingredient. Jadi untuk sasaran dia ada sedikit kelainan. Murid perlu membuat penilaian yang kata berbeza. Mereka guru minta. Okey, baik kita belajar. Kalau bagi penilaian yang ada sedikit jauh ataupun pada awal sudah sedia orang boleh menilai hasil pasal mereka hasil kerja kumpulan lain bagilah boleh bagi penilaian. Okey, ada banyaklah penilaian yang ini penilaian bukan hanya untuk salah saja banyak yang kemudian Allah buat rumusan buat refleksi. Okey, baik boleh kita berdasarkan ini kita tahu awal kan pelajar dari dua elemen perlu ada bahagian kan rumusan potong rumusan boleh penilaian. Okey, sebab ini kita menggunakan apa ni RTH berdasarkan kata-kata ini. Okey, itu saja. Ada apa pertanyaan? Tak ada. Jadi bila sudah boleh gunakanlah kalau kedua-dua kata ni. Boleh gunakan kata ni. Boleh guna dua isi berdasarkan kesesuaian. Ada soalan? Kira-kira ada soalan lebih sebarang perbuatan. Ada soalan. Okey, bagus. Yang lain. Okey, ada tu. Okey, borak saja. Okey, baik. Itu saja pulang dalam akan dan mulai pertama boleh dah. Saya rasa dah secara aman. Dan belum seperti semesta yang lain. Okey, perlu lebih awal. Kemudian ada buat urusan. Perlu komen di Facebook dan sebagainya. Okey, baik saja. Sekiranya ada apa, okey boleh bersurat. Terima kasih, Doktor. Okey, baik. Assalamualaikum. Baik, selamat pagi. Selamat datang. Baik.